Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Februari bersama dengan saya Nosyah Muhammad Amin. Kerajaan akan meminda undang-undang sedia ada untuk mengenakan hukuman yang lebih tegas terhadap pihak yang tidak mematuhi SOP. Antaranya ialah satu, arahan penutupan serta-merta premis perniagaan yang tidak mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kedua ialah tindakan perundangan terhadap pemilik perniagaan, pemegang franchise, operator franchise dan pihak yang berkepentingan lain dalam rantaian organisasi perniagaan. Ketiga ialah tindakan perundangan terhadap rantaian pengurusan pekerja asing meliputi majikan, ejen pembekal pekerja, kontraktor utama, subkontraktor dan juga orang perseorangan. Keempat, tindakan kompaun yang lebih tinggi kepada pesalah berulang ataupun pesalah yang telah diberikan amaran. Kelima, tindakan penjara ke atas pesalah yang melanggar peraturan dan SOP. Dan keenam, tindakan tata tertib ke atas penjawat awam yang tidak mematuhi peraturan dan SOP, termasuklah kepada ketua jabatan berkaitan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah. Bekas Perdana Menteri Muhammad Najib Razak membidas tuduhan dibuat bekas Peguam Negara Tommy Thomas terhadap bapanya Arwah Tun Abdul Razak. Dalam satu kenyataan ringkas di Facebook, beliau menyifatkan tindakan Tommy itu sebagai melampau. Najib mengulas kenyataan Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan yang menyifatkan penulisan Tommy mengenai Tun Razak berkaitan insiden 13 Mei amat mendukacitakan. Syahril memetik petikan memoir yang ditulis Tommy seolah-olah mendakwa Tun Razak menjadi dalang kepada insiden berdarah itu. Jika anda menyukai berita yang kami hasilkan, anda boleh klik pautan di bawah dan memberi sedikit sumbangan bagi menyokong Kini TV memberikan kandungan yang berkualiti. Kita ke berita seterusnya. Muhammad Apandi Ali hari ini membuat laporan polis terhadap bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Apandi yang juga bekas Peguam Negara mengesahkan membuat laporan polis di Balai Polis Sentul Kuala Lumpur pada jam 2.30 petang tadi. Beliau turut mengesahkan laporan itu berkaitan tulisan Tommy dalam memoarnya yang diterbitkan baru-baru ini. Sementara itu, pemuda UMNO turut membuat laporan polis kerana mendakwa sebahagian daripada kandungan memoar Tommy mempunyai perkataan serta maklumat yang menjadi rahsia sulit kerajaan Malaysia. Ahli Parlimen Pembangkang nafi dakwaan Ahmad Zahid Hamidi bahawa mereka menerima peruntukan RM100,000 daripada kerajaan pusat. Kenyataan itu timbul selepas Presiden UMNO itu berkata dia dan beberapa ahli Parlimen UMNO lain hanya mendapat peruntukan RM100,000 sama seperti Wakil Rakyat Pembangkang. Ahli Parlimen Segambut Hanayo menafikan perkara itu dan menjelaskan dia tidak menerima sebarang peruntukan. Ahli Parlimen Rasah Cha Kichin juga mengatakan masih tiada berita bahawa ahli Parlimen Pembangkang akan mendapat peruntukan untuk kawasan mereka. Semalam dalam satu wawancara, Zahid secara sinis mengucapkan terima kasih kepada kerajaan berikutan hanya diberi peruntukan kawasan Parlimen sebanyak RM100,000. Kita ke perkembangan COVID-19 dan berita ini dibawakan oleh Blue Egg. Kes COVID-19 di Malaysia masih kekal tinggi apabila 4,571 kes baharu dicatatkan hari ini. Selangor mencatatkan kes jangkitan tertinggi dengan 2,056 kes, diikuti oleh Johor 664 kes dan Kuala Lumpur 481 kes. Perkembangan itu menjadikan kes aktif di Malaysia sebanyak 48,771 kes. Sementara itu, 4,092 lagi pesakit disahkan sembuh hari ini. Seramai 308 lagi pesakit dimasukkan ke ICU hari ini. 17 kematian direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian mencecah 826 kes. Kerajaan hari ini membenarkan operasi beberapa lagi aktiviti perniagaan di sepanjang tempoh PKP dengan SOP yang ketat. Maka mesyuarat bersetuju untuk
meluluskan. Pasar malam dibenarkan beroperasi dari jam 4 petang hingga 10 malam dengan mematuhi SOP yang ketat. Antaranya jarak antara gerai dengan gerai 1 meter, laluan keluar masuk yang berbeza, iaitu one way saja untuk memasuki pasar malam tersebut, dan kawalan yang ketat dan pengawasan oleh rela. Selain pasar malam, operasi kedai gunting rambut dan juga pusat cuci kereta dibenarkan dengan SOP yang ketat. Berikut beberapa ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nusya Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.